sejahtera dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua. Okay, sebelum memulakan program, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Cikgu Angka Singh, option kimia, dan pengalaman saya mengajar mata pelajaran kimia ialah 25 tahun. Okay. Saya berasal dari SMK Satnam Convent. Okay, seterusnya, saya akan memperkenalkan 4 orang murid cemerlang saya. Saya mula dari Insyirah. Nama saya Nurul Insyirah binti Syafi'i. Nama saya Syarifini, anak perempuan Arupata Raju. Nama saya Lekashni, anak perempuan Ravi. Nama saya Nivashni, anak perempuan Will Morgan. Okey, terima kasih. Okey, untuk pengetahuan semua, okey, program kita pada pagi ini adalah program EAT-Props untuk mata pelajaran kimia. Okey, saya akan mengendalikan program ini dalam bentuk teknik menjawab kimia. Okey, pada masa yang sama, saya akan selitkan beberapa konsep yang penting dan agak mengerukan pelajar dan juga beberapa kesilapan yang kerap dilakukan oleh pelajar semasa menjawab kertas kimia. Okey, jadi program ini saya akan kendalikan dalam bahasa Melayu dan pada masa yang sama saya akan juga selitkan bahasa Inggeris untuk istilah-istilah kimia sebab anak murid saya adalah murid DLP. Okey, are you ready? Yes. Okey, kita mulakan ya. Okey, saya akan mulakan dengan objektif pembelajaran hari ini. Okey, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Saya senaraikan 3 lah. Yang pertama ialah mengenal pasti teknik menjawab soalan struktur dan esei dengan betul. Yang kedua, mengenal pasti kata-kata kunci setiap soalan dan cara menjawabnya. Jadi saya akan masukkan juga kata-kata kunci, the common words throughout the program. Okay? Dan yang ketiga ialah mengatasi kesilapan yang kerap dilakukan oleh calon semasa menjawab kertas kimia. Okey, paparan skrin ini menunjukkan semua elemen yang akan diuji dalam paper kimia. Berapa paper kimia semuanya? 3. Paper 1, paper 2 and paper 3. Jadi paper 3 baru kita lepas pada minggu lepas kan? Yeah. Jadi elemen yang diuji sebenarnya adalah elemen 1, 2 dan 3. Iaitu kemahiran proses sains, kemahiran manipulatif, sikap saintifik dan nilai murni. Jadi kita skip bahagian ni sebab kertas ini sudah lepas. Okey. Seterusnya, elemen 4 sehingga elemen ke-9. Sebenarnya itu adalah untuk paper 2. Paper 2 melibatkan konstruk mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Okey. Untuk paper 1, kertas 1, dia hanya melibatkan elemen 4 sehingga ke-7. Iaitu mengingat, memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Jadi secara logikanya, paper 1 adalah lebih senang daripada paper 3 sebab konstruk menilai dan mencipta tidak wujud di dalam paper 1 lah, kertas 1. Okay. Jadi untuk paper 1, cikgu tak terangkanlah dengan 1 hingga 6, saya nak tumpu kepada wajaran konstruk. Ya. Jadi wajaran konstruk yang seperti saya katakan, mengingat adalah 15 item. Ya, total item kita ada berapa? 40. Jadi mengingat 15 item. Memahami 15 item, mengaplikasi 8 dan menganalisis adalah 2. Jadi menganalisis dan mengaplikasi sebenarnya dia adalah tahap yang tinggilah. Manakala memahami dan sebahagian mengaplikasi adalah sederhana. Jadi kalau kita tengok kepada ratio, nisbah kesukaran item-item kita sebenarnya ialah 5-3-2. Jadi sebanyak 50%, 20 soalan adalah soalan item mudah, iaitu soalan tahap rendah, sederhana adalah 12 item dan yang tinggi adalah 8. Jadi soalan 8 ini sebenarnya dia nak bezakanlah pelajar untuk grade A+, A- dan A lah. Jadi sesiapa yang boleh menjawab ke 8 ni, lebih daripada separuh sebenarnya dia memang A+ student. Okey. Seterusnya untuk kertas 2, okey, jadi bahagian ni kamu kena pasti, jadi cikgu skip bahagian ni. Okey, untuk wajaran konstruk, saya nak fokuskan wajaran konstruk. Jadi mengingat ini adalah 15 markah out of 100 marks. Paper 2 is 100 mark, right? Yes. So 15 markah untuk memahami, mengingat, mengaplikasi sebanyak 32. Jadi banyak soalan tentang aplikasi dia wujud di bahagian calculation dan penggunaan untuk konsep kimia. Seterusnya menganalisis 25
dan mencipta dan menilai adalah sebanyak 13 markah. Jadi bahagian tahap yang paling tinggi konstruk yang diuji ialah menilai dan mencipta. Jadi bahagian menilai dan mencipta sebenarnya dia wujud di bahagian soalan part A, soalan 7 dan 8. Okey. Lepas tu essay part C, soalan nombor 11 ya, yang terakhir. Dia ada unsur ataupun konstruk menilai dan mencipta lah. Okey. Jadi aras kesukaran juga samalah 5-3-2. Jadi maknanya 50 markah itu ialah tahap rendah. Jadi kalau kamu katakan kimia ni susah ke senang, sebenarnya 50% itu ialah tahap rendah. Nak kata susah pun tak, ya. Jadi konsep tu kena kuat. Jadi memang boleh jawab dan lulus dalam kimia. Sederhana 30 markah, tahap tinggi ialah 20 markah sahaja. 20 markah that's from the high level, ya, soalan kebat. Iaitu termasuk konstruk menilai, menganalisis dan mencipta lah. Okey, jadi seterusnya saya akan terangkan beberapa common word yang kita nak gunakan. Dan sebelum tu cikgu nak minta beberapa point bagaimana anda nak improve your answer. Macam mana nak majukan jawapan anda dengan lebih baik. Okey, pertama, menguasai fakta dan konsep. Itu pasti dan wajib. Semua pelajar yang menduduki, yang mengambil peperiksaan, dia mesti menguasai fakta dan konsep. Ya. Kalau kimia, untuk kimia lah. Okay, seterusnya membaca soalan dengan teliti. Ini kerap dilakukan. Kalau kita dalam keadaan kelam kabut, soalan yang dibaca tak teliti, maka jawapannya jawab memang salah. Dan memahami kata kunci. Ini yang cikgu nak tumpukan untuk hari inilah. Kata kunci ataupun common word. Seterusnya terangkan jawapan dengan ringkas dan tepat. Jadi untuk kimia, fizik, bio, dia sebenarnya jawapan yang diminta dia mesti ringkas dan tepat. Dia tak macam karangan. Karangan you boleh gunakan kata-kata bunga dan sebagainya kan. Ini tidak. You terus jawab kepada soalan. Tak payah ulang soalan tu. Terus kepada point. Direct to the point. Seterusnya pengguna istilah kimia dan ejaan yang betul. Ejaan untuk term-terms chemistry must be correct. Itu wajib. Dan seterusnya jalan kerja mesti ditunjukkan. Kalau bila melibatkan perhitungan, calculation, setiap soalan yang dijawab dia mesti ada langkah. Termasuklah yang paling mudah contohnya nak mengira nuclear number. P plus N. Jadi tunjukkan P itu berapa, N itu berapa, total up. You get the step of calculation. Okay, seterusnya untuk gambar raja. Gambar raja yang dilukis mestilah berfungsi dan berlabel. Mesti ada label. Dan fungsi itu maksud apa? Nanti cikgu tunjukkan. Okay. Jadi kita terus kepada common word. Common word ataupun kata-kata kunci. Okey, seterusnya common word kita ialah namakan ataupun nyatakan nama. Okey, apa maksudnya? Kita kena berikan nama dan bukannya formula. Contohnya namakan logam tersebut. Jadi kita kena namakanlah, jangan tuliskan formula. Mg itu salah. Sepatutnya apa? Magnesium. Bagus. Okey. Dia hang. Tak perlu nak. Okey, seterusnya common word kita yang pertama ialah namakan dan ataupun nyatakan nama. Okey, apa maksud namakan dan nyatakan nama? Maknanya kita kena berikan nama dan bukannya formula. For example, berikan nama untuk logam tersebut. Okey, jadi kita bagikan nama. For example, magnesium. Kita kena namakan magnesium dan bukannya Mg. Okey. Okay, for example, soalan nombor 1 ya. Nyatakan nama bagi proses penyediaan sabun. Apa namanya? Saponification. So, macam mana ejaannya? Itu dia. Saponification. Jadi jawapan ini satu saja. Kalau salah ejaan, contohnya pelajar suka tuliskan PHI. Actually, is FI. Ya? So, saponification. Jadi kalau dia tulis PHI, memang salah. Kemudian common word yang kedua, nyatakan. Kalau kita minta nyatakan, bermakna kita kena berikan nama, berikan jawapan secara ringkas saja dan tidak perlu penelangan sebab dia tak minta explain, tak minta huraikan, tak minta jelaskan. Jadi kita hanya nyatakanlah. Contoh soalan, okey, nyatakan jenis jarah dalam astamida. Jadi jarah dia ialah apa? Molekul. So kalau jarah, biasanya jarah ini ada berapa jenis? 3. 3. Apa dia?
atom, ion dan molekul. Ya, jadi particles zarah ada 3 jenis. Okey, atom, lagi ion dan molekul. Sebenarnya molekul ini kalau kita tengok molekul, dia sebenarnya boleh wujud dalam 2 jenis, iaitu molekul apa? Molekul compound. Compound is sebatian. Dan satu lagi ialah molekul element, molekul unsur. Okey, contoh-contoh molekul sebatian bagi saya contoh ni apa dia? Molekul sebatian, compound. Molekul sebatian. Apa dia, Leka? Carbon dioxide. Okey, lagi? Hydrogen. Hydrogen di bawah apa? Unsur. Hydrogen di bawah unsur. Lagi? Di bawah unsur apa lagi? Oxygen, nitrogen. Okey, kalau air, water, under which one? Sebatian, H2O. Ammonia? Sebatian. Okey, jadi maknanya kalau molekul di bawah sebatian, dia mesti terdiri pada atom yang berbeza. Kalau unsur, dia mesti unsur yang sama. Contohnya S8. Unsur dia sama. Jadi dia di bawah molekul unsur. Okey. Jadi seterusnya soalan yang ketiga berkaitan dengan comparison. Okey. Nyatakan kekerasan gangsa berbanding dengan logam kuprum, ya, yang tuling. So apakah perbezaannya? Apa jawapan anda? Bronze is more harder. Bronze is harder. So perkataan harder itu maksudnya comparison. Jadi kalau kamu kata bronze is hard, the answer is wrong. Jadi ER, that's a comparative word. Jadi kena adalah, jadi dalam bahasa Melayu dia kena tuliskan apa? Lebih keras. Lebih keras. Lebih keras. Ini dia, lebih keras. Perkataan lebih ataupun kurang itu maknanya perbandingan. Okey. Seterusnya common word tentang definisi. Jadi bahagian inilah yang biasanya pelajar tak sukalah dalam kimia sebab dia perlukan apa? Hafalan. Tetapi cikgu nak bagi tahu, definisi ini dia sangat-sangat penting sebab bila anda faham tentang definisi, bermakna anda sebenarnya menguasai konsep tersebut. Ya? Anda akan menghafal faham tersebut. Contohnya, kalau kita minta namakan apa maksud isotop. Jadi macam mana kamu namakan isotop? Atoms from the same element with the same number of proton but different number of neutron. Ya, okey. Jadi apa maksudnya? Contohnya cikgu bagi kamu 3 atom. Apa hubungan ketiga atom ni? Isotop. Ini ialah isotop. Jadi isotop ini bermakna mereka datang daripada atom yang sama. Betul. Mereka datang daripada elemen yang sama, unsur yang sama, tetapi atomnya lain-lain. Sebab apa? Sebab C14 dia sebenarnya ada 6 proton tapi 14 nucleon number. Lepas tu C13 juga 6 proton number. C12 juga 16. Jadi kalau kita tengok ketiga-tiga atom ni, dia daripada atom yang sama ke berbeza? Berbeza. Tapi unsur dia sama. The same element. Jadi apa maksud isotop? Isotop bermakna dia daripada elemen yang sama. Unsur yang sama tetapi atom-atom yang berbeza. Jadi kita boleh buat bunyi kat sinilah. Okey, apa maksud isotop? Isotop ialah atom-atom yang berbeza daripada unsur yang sama dengan bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berbeza. Ataupun bilangan nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Jadi cikgu nak tarik perhatian di sinilah. Okey, kalau kita tuliskan nombor proton, dia juga boleh digantikan bilangan proton. Tapi kalau kita tunjukkan nombor nukleon, dia mesti apa? Dia mesti nombor nukleon saja. Bolehkah kita namakan dia bilangan nukleon? Tak boleh. Bilangan nukleon sebenarnya dia bukan istilah. Dia bukan istilah kimia. Boleh faham? Boleh. Okey, seterusnya tengok soalan ni. Okey, soalan ni dia nak bagikan definisi untuk heat of displacement. Tapi perkataan ini sangat penting. You see, what's that? Based on the experiment. Apa maksud based on the experiment? Means that you use the experiment to explain the meaning of heat of displacement. Jadi kalau soalan ni dia tak cukup jelas lagi. Dia hanya bagikan persamaan. Okey? Jadi katakanlah cikgu bagikan suhu awal dia, dalam tu ada suhu awal. Suhu awal dia ialah 28. 28. Dan suhu akhirnya contohnya ia ialah 32. Suhu awal
Okay, suhu awal dia ialah 28 degree Celsius. And then suhu akhir ialah 32 darjah Celsius. Jadi temperature increase or decrease? Increase. Increase. Jadi makna kalau increase maknanya apa? Exothermic. Exothermic. Haba apa? Haba Release. dibebas. Release, right? Haba dibebaskan. Jadi kalau haba dibebaskan, maknanya the heat change is haba dibebaskan. Okay, haba dibebaskan untuk apa? 1 mole of the metal. 1 mole of the metal. Metal itu ialah copper. One of the metal that displaced by the more electropositive metal. Apa dia? Zinc. So macam mana kamu huraikan berdasarkan eksperimen ni? Heat of displacement is the heat that released when When 1 mole of copper is displaced by zinc. From where? from Copper sulfate. Jadi itulah jawapannya. Jadi kita tak boleh bagikan general definition. General definition ni ialah apa? Heat of Okay, Insyirah, apa general definition untuk heat of displacement? Heat change when, When 1 mole of metal is displaced from its solution yeah, by another electropositive metal. very good. Jadi adakah jawapan tu betul? Memang salah sebab dia bukan based on the experiment. Jadi baca betul-betul soalan. Kalau dia kata based on the experiment, you must look at the experiment and answer according to the experiment. Okay, next. Okay, common word yang berikutnya ialah pemerhatian. Nyatakan pemerhatian. Jadi pemerhatian untuk kimia bermakna sesuatu yang boleh kamu nampak ataupun kamu boleh rasa, boleh sentuh ataupun boleh dengar menggunakan sensory organ. Telinga, bunyi pop. Okay? Mata, perubahan warna. Ataupun kamu rasa dengan tangan, slippery for the soap. Ataupun alkali rasa dia licin. Ataupun rasa dia, alkali pahit, bitter and sour for the acid. Jadi itu semuanya ialah apa? Pemerhatian, observation. Tapi untuk kimia biasanya kita refer to the color change. So for example, this question. Soalan ni, apakah yang diperhatikan apabila kertas diletakkan di dalam larutan sodium hydroxide? Jadi sodium hydroxide ialah alkali. So apakah pemerhatiannya? Apa jawapan? Red changes to blue. Okay. Betul? Litmus paper changes to blue. Kalau litmus paper change to blue, betul tak? No. No. Why wrong? Sebab Initial color. initial color tak ada. Jadi kita kena tunjukkan. Initial color ni sangat-sangat penting. So apa maksud initial color? Initial color itu ialah warna asal. Warna asal terhadap perubahan warna yang diberikan pada kertas litmus. Okay? Jadi contohnya yang ni lah. Merah tukar kepada biru. Okay? Seterusnya. Untuk pemerhatian apabila zinc dimasukkan ke dalam kuprum sulfat. So apabila zinc dimasukkan ke dalam kuprum sulfat, okay, apa yang berlaku? Zinc dissolve. Dia banyak jawapan kan? Yeah. Okay. Bagikan satu jawapan Sabini. What's your answer? The zinc will dissolve. The zinc will dissolve. Okay, itu salah satu jawapan. Lagi? Brown solid is deposited. Brown solid is deposited. Okay, lagi? Ada tak lagi? Kalau pada ni solution, how? Paler. Ya, blue change to paler. So maknanya macam ni. Ini ialah larutan kuprum sulfat. Copper 2 sulfate. Okay. And then this is the metal. There's a zinc, zinc. Okay, what happened to the observation? So you boleh terangkan tentang zinc. So the color, the what happened to the zinc? Dissolve. Zinc dissolve. Dia larut. Zinc itu larut. Jadi dia mengecil. Alright. Yang kedua, you boleh kata kepada what happened to the metal, copper. So copper is formed, isn't it? Jadi pemerhatian ialah brown solid deposited. Ataupun pepeja perang terhasil. Okay. Dan seterusnya nombor 3 ialah color change to the solution. Biru menjadi lebih pudar. The color change to become lighter. The blue change to lighter. Ataupun you can say what? Keamatan warna. Intensity of the blue decreases. Tapi kalau soalan tu dia tanya observation on the color for the solution. Jadi jawapannya hanya satu lah. Nombor 3. Kalau dia kata observation saja. Macam tadi. Kalau dia kata observation saja, means that you can give anyone, any answer.
So like this one. Okay? Like this one. Okay? Brown deposited, brown solid deposited ataupun intensity become decreases. Decreases. Color menjadi lighter also can. Understand or not? Yes. Okay. Next. Okay. Terangkan. Explain. Explain means what? Menyatakan jawapan dengan penerangan kepada penyataan, pemerhatian, fakta ataupun konsep. So kita terangkan apa yang berlaku. Jadi contoh soalannya ialah terangkan mengapa glukosa C6H12O6 tidak boleh mengkonduksikan elektrik dalam semua keadaan. Why it cannot conduct the electricity? Does Because not no have free free moving ions. So how many marks here? 2. Okay, jadi kita jawab berdasarkan jawapan kepada markah. Jadi maknanya how many point here? 2. So what you want to talk about It is that? a covalent compound. It's a covalent compound. Then covalent compound means what? No free moving ion. No free moving ion. So what's the particle for the covalent compound? Molecule. Molecule. Kalau dia ionic compound, what particle? Ion. Jadi tadi glucose is what? Covalent compound. Maka dia ialah Molecule. molecule. Jadi jawapannya mestilah the first answer must be molecule. Molecule. Lepas tu kalau dia molecule, there's no free moving ion. There's no free moving ion. Jadi maka jawapannya ialah dia no free moving ion, dia tak boleh bawa charge elektrik. So 2 marks here. Got it? Okay. Seterusnya untuk terangkan mengapa takat lebur untuk garam biasa is very high. Kenapa dia tinggi? So garam biasa itu maksudnya apa? What is table salt? NaCl. NaCl. NaCl is ionic compound or covalent compound? Ionic compound. Ionic compound. Jadi kalau kita terangkan tentang ionic compound for melting point or boiling point, iaitu takat didih ataupun takat lebur, kita mesti bincangkan tentang apa? Pertama, attraction forces. Daya tarikan. Daya tarikan ada 2 jenis. Apa dia? Electrostatic. Van der Waals forces and then satu lagi Strong electrostatic. electrostatic forces. Jadi daya tarikan electrostatic. Electrostatic. Jadi daya tarikan kita mesti gunakan istilah kuat dan lemah. Strong and weak. So van der Waals forces is kuat atau lemah? Lemah. Lemah. Very weak forces. How about electrostatic forces? Strong. Maka dia sangat kuat. Lepas itu kita kena terangkan haba lah. Okey, macam mana haba yang diperlukan? Kalau daya itu ialah daya yang lemah. Less. Sedikit. So less. Sedikit saja haba diperlukan. Kalau dia adalah daya tarikan yang kuat, maka banyak haba diperlukan. More heat is needed. Needed for what? To Overcome the attraction force. Ya, to overcome. Overcome maksudnya mengatasi. Untuk mengatasi daya tarikan yang lemah tersebutlah. So kalau dia ialah bond, baru kita katakan diputuskan. Jadi ini daya tarikan boleh kita katakan diputuskan? Tak boleh. Kita mesti gunakan mengatasi ataupun overcome. So if NaCl. So NaCl is ionic compound. Ionic compound is electrostatic forces. Jadi takat lebur dia tinggi kerana daya tarikan elektrostatik dia sangat kuat. Dengan itu, haba yang diperlukan untuk mengatasi daya tarikan tersebut adalah tinggi, adalah banyak. Maka suhu dia pun tinggi. And so on. The attraction forces very strong will lead to the high melting point and boiling point. Okay? So itulah jawapannya. More heat is needed to overcome the attraction forces. Okay, seterusnya soalan nombor 10. Terangkan mengapa fluorine, bromine and iodine terletak pada kumpulan 7. Why they are located in the group 17? It has valence electron of 7. Okay, Leka, give me the answer. Because it has valence electron of Okay, 7. it has 7 valence electron. Okay, betul tak Insyirah? Kalau it itu refer to what? It refer to what? Element. Fluorine, bromine and iodine. Element kan? Jadi bolehkah saya jawab elemen itu mengandungi 7 valence electron? No. No. What to say? Atoms. Atom. Why teacher tell you before ya? Kalau kita bincang tentang elektron, mesti kita rujuk kepada atom. Because only atom consists of electron. Elemen kamu tak nampak elektron ada di dalam. That is why
when you are talking about any valence electron or any electron, you must refer to the atom, ion or molecule. Refer to the particles. Jadi namakan partikel itu atom ke, ion ke ataupun molekul. Jadi ini ialah apa? Kita Atom. rujuk kepada atom. Atom bromin, atom iodine and atom fluorine sebab dalam kumpulan 7 atom yang ditunjukkan, elemen bukan molekul yang ditunjukkan. Jadi jawapan yang betul ialah apa? Atom tersebut mengandungi 7 valence electron. Jadi kebanyakan pelajar hilang markah termasuk pelajar cemerlang sebab dia tak tuliskan atom. So if you say it has, jadi cikgu akan refer kepada elemen itulah. Jadi maka salah. Okay? Seterusnya, saya nak tunjukkan sedikit konsep tentang jadual berkala, periodic table. Show me your left hand. Okay, your left hand like this. So left hand represent matter or non-matter? Matter. And then your right hand ialah non-matter. Jadi ini matter, ini non-matter. So kalau matter react with non-matter, what we get? Ionic compound. Matter react with non-matter, kita dapat ionic compound. Okay? Jadi matter ion, okay, matter, they have how many valence electron actually? Okay, group 1, many? 1. Group 2? 2. Group 13? 3. Group 14? 4. And then 5, 6, 7, 8. So kalau ada valence electron 8, itu kita namakan noble gas. So noble gas already inert chemically. Kenapa? Achieve octet or duplet electron arrangement. Very good. So dengan ini kita boleh gunakan jari kita untuk tunjukkan valence electron, right? So valence electron menunjukkan tendency for the atom, how the tendency to achieve the octet or duplet electron arrangement. Jadi logam dia mesti hilang elektron. Bukan logam mesti receive elektron. Ini hilang elektron. Ini receive elektron. So untuk logam kita namakan dia sebagai electropositivity, istilah dia. Kalau untuk bukan logam kita namakan electronegativity. So how the electronegativity change when going down the group? The right hand side. Electronegativity will decrease or increase? Increase. Elektronegatif maksudnya dia suka keinginan untuk kecenderungan untuk menerima elektron. Tinggi ke rendah? Dia makin ke bawah. You see ya? Dia makin ke bawah, jarak dia daripada nukleus makin jauh. Dia makin senang ke makin susah nak terima elektron? Susah. So tendency to receive electron decreases. So electronegativity decreases. Tapi kalau gunakan tangan kanan, dia ialah tendency to release electron. So what's the electropositivity? Increase or decrease? When going down the group? Increases. So dengan itu kita boleh jawab soalan macam ni. Okay, satu lagi saya lupa. Kalau kamu tengok kanan kita, going down the group, kan dia ada segitiga. You see the segitiga here? Segitiga. Jadi maknanya dia makin besar. Why the size increases? The cells of the occupied electron increases. Jadi size dia jadi besar. Tapi kalau kita tengok merentas skala across the period, what happened? The size decreases. You see, tangan dia menjadi kecil kan? Kenapa size kecil? Because proton number increase and then attraction force from the nucleus to the electron decreases. Attraction force become weaker. Maka dia jadi kecil. Faham? Okay, jadi kamu tengok soalan ni lah. Okay, what is the basic principle to arrange element in the periodic table? Apa jawapannya? Ascending order of proton number. Okay. Jadi kalaulah pelajar jawab ascending order of numbers of proton. Betul ke salah? Salah. Kenapa Insyirah salah? Because on the periodic table it says proton number. Is proton number. For example, if teacher give you this thing. Magnesium. Okay. 24 and 12. 24 is nuclear number. 12 is Proton number. okay, proton number. Ini namanya proton number atau in Malay is number proton. Bolehkah saya katakan 12 ini ialah bilangan proton? Tak boleh. So this is proton number. Jadi itulah istilahnya. Jadi susunan atom kita adalah berdasarkan susunan menaik ataupun pertambahan nombor proton. Bukan bilangan proton. Bilangan proton memang salah. Jadi last year question, this is the question from last year.
SPM 2022. Jadi ramai yang jawab bilangan proton. Jadi itu adalah jawapan yang salah. Okey, tengok soalan kedua. Arrange the element according to atomic size in ascending order. Ascending order maksudnya besar ke kecil ke kecil ke besar. Kecil ke besar? Kecil ke besar. Jadi manakah atom paling besar? Kalau tengok dalam jadual ni, V paling besar sebab dia paling bawah. So paling bawah dan paling kiri dia mesti paling besar. This is the biggest. Alright? So paling atas dan paling kanan dia paling kecil. This is the smallest. So antara banyak-banyak period itu yang paling bawah dia paling besar. Yang paling atas paling kecil. Kiri dengan kanan. Ini kanan. Ini kiri, ini kanan. Kanan paling kecil kan? Dia mengecil ke kanan. So the smallest one is Q. And then followed by P. After that R. Then U, T, S, and then V. Okay, tapi soalan untuk B kita. Adakah dia minta V? Tak. So jawapannya jangan letak D lah. Kalau you letak V maknanya you baca soalan tak teliti. Okay, so read properly what is the question. So we answer to the according to the question. So the answer is Q, P, R, U, T, S. Okay, so this is the answer. Q, P, R, U, T, S. Alright.